pagi hari. Segala sedosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani diucapkan kepada semua penonton. Apa khabar Malaysia hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, bersama dengan saya Zahra Rashid dan juga saya Cedi. Putri Chat hari ini. Putri Halipo nama dia beri untuk hari ini. Chat, khabar Chat? Sihat, Alhamdulillah. Sihat Zahan. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ini kali kedua, hari yang kedua saya bersiaran untuk tahun baru. Kalau semalam merupakan hari yang pertama. Happy sebenarnya bila masuk tahun baru ni dibawa vibe yang positif sebenarnya. Sebenarnya tambah pula hari ni hari Jumaat. Bila hari Jumaat kita fikirkan yang baik-baik je, yang best-best je sebab esok kan dah cuti. Mesti kita merancang untuk spend masa bersama dengan keluarga dan juga anak-anak, dan dah plan dah apa nak buat aktiviti dengan anak-anak. Itu yang macam bestnya vibe di hari Jumaat ni. Tak sabar. Kan? Baik. Sebenarnya Cik, kita ada banyak perkongsian yang kita hendak kongsikan bersama dengan penonton. Kalau boleh saya kongsikan mengenai topik yang saya kira hangat diperkatakan juga pada ketika ini oleh masyarakat semua mengenai kematian mengejut, serangan tanpa simptom. Jadi kita nak mendalami, kita nak merungkai apakah sebenarnya, adakah kematian mengejut ini secara tidak langsung betul-betul mempunyai kaitan dengan mungkin penyakit ataupun sebab-sebab penyakit itu sendiri. Sebab penyakit itu sendiri. Kita akan dapatkan secara terperinci bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, seorang doktor sekejap saja lagi. Juga kita akan kupas satu aktiviti yang melibatkan kesenian dan juga kreativiti pelajar seni kreatif. Itu sekejap saja lagi kita akan bincangkan. Tapi sebelum itu kita nak buka portal lah pagi-pagi ni di portal bernama.com. Banyak yang akan kami kongsikan bersama-sama dengan anda. Antara yang kami highlightkan pagi ini berkaitan dengan satu isu semua orang dah tahu, tragedi pengoboman di Kerman Cemetery di Bandar Kerman, Iraq baru-baru ini, Rabu lepas yang berlaku. Dan berita yang menggembirakan, alhamdulillah tiada laporan rakyat Malaysia yang terjejas maupun korban menerusi pengoboman yang berlaku, dan difahamkan tragedi tersebut mengorbankan sekurang-kurangnya 95 orang dan beratus-ratus lagi cedera menurut kenyataan Kementerian Luar Wisma Putra pada semalam. Dan difahamkan melalui berita daripada Kedutaan Malaysia di Tehran terus memantau perkembangan semasa dan sentiasa berhubung dengan pihak berkuasa tempatan untuk mendapatkan maklumat terkini. Dan Kedutaan Malaysia juga mengingatkan rakyat Malaysia yang berada di Iran, khususnya yang berada di Bandar Kerman itu sendiri, dinasihatkan untuk mengikutilah dari masa ke semasa perkembangan dan mengambil langkah berjaga-jaga dan sentiasa mematuhi nasihat perjalanan oleh pihak berkuasa tempatan. Dan kita harapkan jugalah segala yang berlaku akan kembali pulih seperti sedia kala, dan mendoakan juga kesejahteraan rakyat Malaysia di sana, dan Malaysia menzahirkan ucapan takziah juga simpati kepada mangsa dan keluarga yang kehilangan insan yang tersayang dalam tragedi tersebut. Baik. Kita akan teruskan dengan satu berita menggembirakan untuk semua. Hawana bagi tahun ini yang akan diadakan di negeri Bumi Kenyalang di Sarawak. Di Sarawak. Nak tanyalah sebelum kita nak intro. Sarawak ni apa, kalau sebut Sarawak, apa yang menjadi simbolik pada negeri itu? Saya suka dia punya hasil kraft tangan. Saya suka dia punya busana. Saya suka jenis fashion dan juga pakaian. Sebab dia ada elemen batik yang tersendiri. Betul, setuju. Okey. Saya makanan lah kan. Setiap negeri mempunyai tarikannya. Dan juga keunikannya. Sambung balik pasal Hawana ni. Tak sabar. Kita nak bercakap tentang Hawana bagi tahun ini, di mana Sarawak akan menjadi tuan rumah kepada sambutan Hari Wartawan Nasional atau Hawana pada tahun ini yang akan berlangsung pada 27 Mei. Di mana Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata sambutan itu akan dimeriahkan lagi dengan kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata
kata, ni yang paling penting sekali, di mana Bernama akan terus memainkan peranan sebagai urus setia bagi penganjuran sambutan berkenaan. Kalau sebelum ni chat, tahun lepas Hawana diadakan di Ipoh. Kali ni mungkin lebih jauh lah perjalanan kita nanti. Kita ke Bumi Kenyalang, Sarawak. Bukan saja, saya kan chat bila sebut Sarawak ni sampai sekarang kadang kalau kita berbahasa dengan orang di sana, lokal di sana, saya tak faham. Seingatnya lah macam rasa bahasa dia ni okey, cuba memahami tapi tak faham lah. Tapi kita cuba kadang-kadang bila jumpa orang Sarawak, cuba untuk betul-betul dalam logat ataupun lenggok mereka kan. Tapi satu berkenaan dengan orang Sarawak ni, mereka sangat peramah. Mereka memang kita kan akan Malaysia membuka selebar-lebar tangan menyambut orang yang datang daripada Malaysia. Kena pergi ni Hawana. Kena pergi, kita akan pergi. Dan semestinya Hawana ni seperti yang kita tahu memberi pengiktirafan kepada pengamal media Malaysia itu sendiri. Dan apa yang menarik tentang Hawana ni, tabung kasih at Hawana akan berterusan digerakkan bagi menyantuni pengamal media dan juga bekas petugas media dan wartawan veteran yang memerlukan bantuan. Itu yang satu keunikan tentang Hawana itu sendiri. Yang kita harus bagi kredit. Dan berterusan digerakkan. Okey, sama-sama kita tunggu Hawana akan berjalan pada 27 Mei nanti. Lokasi yang sebenar-benarnya akan diwar-warkan dari masa ke semasa. Okey, itu dia perkongsian hari ini. Kita akan dapatkan juga berita-berita penting menerusi dari bilik berita bersama dengan rakan tugas kejap saja lagi. Tapi kita tengok cuaca hari ni. Hujan ke, panas ke. Maklumlah dah hari Jumaat kita nak merancang perjalanan kita mungkin untuk petang ini dan juga hari-hari berikutnya. Jadi kita saksikan laporan cuaca ini. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera dari Bilik Berita. Sistem pangkalan data utama PADU yang dibangunkan 100% oleh penjawat awam adalah untuk mengurangkan rahsia kebocoran data kepada pihak ketiga dan vendor luar yang ada akses terhadap maklumat rakyat. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata pelantikan vendor atau syarikat swasta dalam membangunkan aplikasi bersepadu kerajaan tidak lagi sesuai kerana ia menghadkan kemampuan kerajaan untuk mengawal sistem termasuk menyelesaikan masalah berbangkit dengan segera. Risiko yang lebih besar ialah risiko pengendalian dan akses kepada data. Dan itu keputusan yang kami buat, terutamanya saya lah, bahawa ia perlu dikendalikan oleh penjawat awam kerana kita nak mengurangkan risiko ada third party ataupun pembangun ataupun pengendali yang bukan penjawat awam yang membangunkan sistem tetapi dia ada akses kepada maklumat rakyat. Bezanya ialah kerana penjawat awam, dia akan tertakluk kepada akta rahsia rasmi. Dia tertakluk kepada segala peraturan, akta dan sebagainya. Kalau mereka melanggar, is a criminal yang terus boleh kena charge. Mengenai maklum balas padu yang diterima daripada pengguna seperti kesukaran untuk akses sistem, Rafizi berkata mana-mana aplikasi digital sememangnya akan mempunyai masalah teknikal sama seperti aplikasi lain yang baru dibangunkan. Beliau turut beri jaminan semua masalah yang dihadapi akan terus ditangani menerusi talian penting dan saluran lain yang bakal dibuka kelak. Dalam hal itu, PADU juga bakal menyelesaikan rungutan golongan M40 yang sebelum ini mendakwa tidak menerima manfaat daripada bantuan atau subsidi yang disediakan oleh kerajaan. Pensyarah Kanan Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ida Mat Yassin berkata kategori M40 ini sangat luas dan data yang dimuat naik ke sistem PADU memastikan semua yang layak
tanpa mengira kategori akan menerima manfaat yang sepatutnya. Kita melihat andainya seseorang itu berada dalam kategori M40, tetapi jika mereka hidup di bandar, dia tidak sama dengan hidup di kampung kerana kos hidup di bandar ini tinggi. Jadi kerana itulah telah disemak semula, jadi kata tidak, kita akan melihat kepada di mana mereka tinggal, berapa orang. Jadi itu lebih tepat lagi untuk kita memberikan subsidi. Maknanya dia lebih bersasar lagi. Jadi itu lebih adil lah, saya fikir begitu dari segi konsepnya. Jelasnya, seluruh rakyat juga perlu menyokong inisiatif ini dengan mendaftar serta memuat naik maklumat secara jujur untuk memastikan tidak ada keciciran dalam pelaksanaan subsidi. Selain penekanan terhadap pendaftaran perlu diberikan kepada penduduk yang tinggal di kawasan luar bandar dengan mengoptimumkan peranan ketua komuniti bagi mencapai matlamat pendaftaran 29 juta penduduk Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meniup kata-kata semangat kepada skuad Harimau Malaya yang bakal menghadapi saingan Piala Asia di Doha, Qatar dari 12 Januari hingga 10 Februari depan. Menerusi hantaran video di laman Facebook pada Khamis, beliau menyifatkan barisan pemain negara sebagai pejuang selain berharap mereka mampu bersabar dan istiqamah ketika beraksi di pentas berprestij itu. Ini pejuang hebat, pasukan Harimau Malaya. Bertarung, sabar, kukuh semangat, istiqamah. 42 tahun kita menanti dan sekarang saudara-saudara bangkit sebagai pejuang dan bertarung, dan kami doakan insya-Allah akan mencapai sukses. Sekali lagi diucapkan selamat maju jaya, selamat berjuang kepada pasukan Harimau Malaya. Ia adalah penampilan keempat Malaysia di Piala Asia selepas layak secara merit pada edisi 1976 di Iran dan 1980 di Kuwait serta ketika menjadi tuan rumah bersama pada 2007. Malaysia bakal memulakan kempen Piala Asia menentang Jordan pada 15 Januari disusuli Bahrain 20 Januari sebelum menutup saingan kumpulan E menentang juara dua kali Korea Selatan pada 25 Januari. Hanya juara dan naib juara setiap kumpulan bersama 4 pasukan tempat ketiga terbaik akan layak ke pusingan 16 terbaik yang tidak pernah dicapai pasukan negara dalam 3 penampilan sebelum ini. Sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum. Salam hormat. Bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Suka untuk kita kongsi sama kali ini perbincangan yang cukup dekat dengan kita dan seperti yang kita tahu kebelakangan ini sering kita terdengar ataupun terbaca berita seseorang yang aktif tak mengira usia mati tanpa alasan yang jelas. Kadang-kadang kita nampak cergas, kita nampak sihat tetapi menerima kematian yang mengejut. Betul. Apakah puncanya dan adakah sebab-sebab kesihatan yang menyebabkan kepada kematian yang tidak dijangka ini. Jadi itu yang akan kita bincangkan pada pagi ini berkaitan dengan kematian mengejut serangan tanpa simptom. Jadi saya perkenalkan tetamu kita pada hari ini iaitu Dr. Dinesh Sinatambi selaku Doktor Perubatan Pengasas Heartbeat ECP. Selamat pagi, Dr. Dinesh. Selamat pagi. Thank you banyak-banyak, Doktor. Baik. Okey. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Okey, kita teruskan dengan soalan kita. Banyak soalan ni, jadi kita terus mulakan je. Kita bercakap mengenai kematian dewasa mengejut. Kebiasaannya kita dengarlah. Kalau kita mendengar sesuatu berita tentang ini, kita akan tertanya, mungkin kalau kita, bagaimana jika situasi itu menyerang kita mungkin pada suatu hari nanti? Adakah terdapat langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk kita berhadapan atau untuk mengelakkan? Tetapi di dalam hal ini, situasi ini telah jatuh dalam kategori orang kata sindrom kematian dewasa mengejut. Bagaimana boleh terjadinya sindrom itu, doktor? Okey, pertama sekali kita harus faham
yang sindrom kematian mengejut ni bukan sesuatu yang baru. Dia telah pun dicatat di medical publication seawal 1917. Okay. But kebelakangan ni memang kita nampak lebih banyak lagi kes-kes begini. Now, sindrom kematian mengejut ni juga dikenali sebagai SADS, SADS, Sudden Adult Death Syndrome. Now, Sudden Adult Death Syndrome ni kita perlu bagikan kepada dua big group. One is cardiac originating, the other one is non-cardiac originating. Maksudnya sesuatu yang puncanya datang dari jantung ataupun bukan jantung. So kalau dari jantung, the majority cases yang kita nampak ialah arising from cardiac arrest. Yang bukan jantung, mostly stroke. Okay. Dua punca ni adalah yang sangat besar lah for which contributes to SADS. So sekarang ni kita nampak the classification for SADS is actually orang ramai yang berusia bawah 40 tahun who are affected with this. So more of a younger group sekarang ni kita boleh nampak which are affected with sudden adult death syndrome. Dan kita nak tahu juga apa faktor dan risiko yang berkait dengan sindrom ini sebenarnya. Okey. Risiko dia kita boleh lihat dalam dua sudut also. The biggest major risk yang kita nampak ialah orang-orang yang telah pun mendapat serangan jantung yang sebelum ini, prior heart attacks. The other one is prior cardiac arrest as well. Dan golongan yang mempunyai coronary artery disease. So coronary artery disease ni of course dia akan merangkumi sumbatan coronary artery and that is the main thing. So kalau kita lihat daripada bigger picture, 75% orang yang telah mendapat prior heart attack are more prone to get cardiac arrest. Dan 80% dalam 80% daripada patients yang mempunyai coronary artery disease also 80% lah dia punya sumbangan terhadap cardiac arrest. Yes. Dan doktor, apabila kita bercakap tentang tahap kesihatan seseorang itu, ada yang mengatakan you is what you eat. Mungkin dari segi pemakanan, cara hidup, kurangnya senaman, nak ditambah dengan stres dengan keadaan, mungkin di pejabat, mungkin juga keluarga. Adakah itu sebenarnya kita boleh rangkumkan penyumbang kepada sindrom kematian secara mengejut ini? Yes, betul. Actually kalau kita lihat apa-apa yang tadi disebut stres, kurang senaman, kurang tidur, all this is actually contributing factor untuk this syndrome. Okay, lagi satu ni kita kena faham kebelakangan ni kes lebih banyak. Of course kita kena lihat 2 tahun lepas of course MCO and all that, zaman COVID. Senaman, aktiviti in general, okay, population kita memang dah berkurang that time. And then bila MCO dah when the MCO is no more there, ramai yang terlalu cepat dan terlalu agresif dalam senaman dengan aktiviti, this kind of activity. Itu juga salah satu faktor yang kita nampak yang menyumbangkan ke peningkatan kes-kes begini. Okay, when your body is not trained for so long and then suddenly kita nak pergi train, mungkin badan terkejut juga, doktor. Yes, it cause a kind of shock to the body as well. Itu juga salah satu punca. Okay, boleh tak kita dapat tahu ataupun kita dapat trace lebih awal lagi sebelum terkenanya serangan jantung ni, doktor? Okay, dalam kes SADS ni susah kita nak bagi tahu that way sebab dia tak ada simptom. That's the problem. The first symptom which arises is already a cardiac arrest. Orang dah unconscious. So only 20% survivors of cardiac arrest are alive today untuk bagi tahu apa simptom yang dia rasa sebelum dia collapse. So it's signal pun tak ada. Very rare. Okay. The next thing kita tahu orang tu sudah pun jatuh dan unconscious. Sebab kita kena faham cardiac arrest ni apa dia buat. Cardiac arrest means jantung akan berhenti
mengepam darah. Okay, the moment dia stop, berhenti, what happens? Kesedaran, consciousness, we lose consciousness. Lagi satu, dia akan efek pernafasan kita. So kebanyakan orang yang collapse because of cardiac arrest, dia tak bernafas dan juga unconscious. Dia lain daripada serangan jantung. Yeah. So these are the things that kita boleh lihat. Dan doktor, sekiranya lah keadaan yang sebegitu berlaku, memandangkan kita tak tahu apakah simptom, kita tak dapat kesan di peringkat awal. Berlaku situasi itu mungkin dalam rumah. Mungkin doktor boleh kongsikan dengan penonton, ahli keluarga terdekat yang pada ketika itu berada di situ, agaknya apakah antara rawatan awal yang boleh diambil sementara nak tunggu ambulans datang, mungkin sementara nak bawa ke klinik, mungkin doktor bagaimana? Okey. Pertama sekali, soalan bagus sebab ramai ahli keluarga sebenarnya mereka boleh buat the first aid dan ia boleh membantu the survival rate of that patient. First of all, sama ada keluarga ataupun bystanders, sebab half of these cases are actually happening outside masa dia tengah tunggu untuk bus and all that, terus this thing. Now, identifying the symptom is very important. Maksudnya bila orang itu terus pingsan, okay, terus pingsan and pernafasan dia macam disturbed, okay, tak sempurna, and you can see there's no more breathing, boleh start CPR straight away. That is another thing yang sebenarnya di Malaysia ni ramai yang tidak di train lah. There's no training on CPR. Patutnya even schools should actually start that. Dan kesedaran lagi tentang itu. Kesedaran terhadap CPR ataupun penggunaan AED. AED is also very important. Sekarang ni kita boleh juga nampak di mall, di shopping mall and all that. Tapi berapa ramai yang tahu pakai? That is the question. Baik, bila kita cakap pasal kematian mengejut, mesti kita kaitkan dengan serangan jantung. Ada tak disebabkan kematian mengejut ni melalui ataupun penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan mungkin ialah lifestyle kita ke bagaimana? Yes, actually kalau kita lihat all the three comorbidities, kencing manis, darah tinggi dan juga high cholesterol adalah salah satu penyumbang utama untuk pada serangan jantung. Yes, pada serangan jantung. Yes. Jadi penyakit-penyakit itu kena aware juga Ya, betul Cik. Soalan yang kerap kali keluar, saya rasa mungkin dalam seminggu tu setiap kalilah apabila keluarnya berita mengenai kematian mengejut, ada desas-desus. Mungkin ada kebenaran, mungkin ia adalah sebagai satu tuduhan ya doktor yang mengatakan sindrom kematian mengejut ini sedikit sebanyak disebabkan oleh pengambilan vaksin. Jadi pada pandangan doktor berkenaan hal ini, adakah mempunyai mungkin ada betulnya ataupun di sebaliknya? Okey. Pertama sekali kita harus faham kenapa orang kaitkan dengan vaksin. Lebih-lebih lagi dengan vaksin mRNA. Okay. Now, COVID, COVID infection, efek COVID infection dan mRNA vaksin mempunyai efek yang agak sama. Okay, because the ingredient dalam vaksin tu pun is very close to what the infection can actually give you. Okay. So apa yang jadi sekarang ni, lepas COVID, orang ramai masih ingat yang COVID ni it's a penyakit yang efek kita punya paru-paru saja. Itu satu sangkaan yang tak tepat. Sebenarnya COVID dia akan attack all our system. Paru-paru, otak, jantung, salur darah. Actually the damage is actually done everywhere in our body. Okay. So apa yang kita nampak, spike protein injury, itu yang kita panggil. Now spike protein ialah duri-duri yang atas the COVID. So once seorang tu dah mengalami COVID dan once getting recovered, this spike protein dia tak keluar lagi daripada badan sistem kita. So it will still be there and it showers in our system yang menyebabkan a lot of damages. Damages macam ni mula-mula dia tak nampak, but it will be more clear later on, maybe 6 months later. Some sekarang ni sampai 2 tahun. Panjang. Yes. So apa yang jadi sekarang ni,
this spike protein injury is actually causing the same kind of problems yang boleh cause cardiac arrest, even stroke. Sebab one of the biggest problem with COVID spike protein injury is dia akan mengakibatkan keradangan dalam salur darah. Okay. Now keradangan ni dia boleh pergi ke semua other organs as well. Alright. Now, so cardiac arrest is one of the thing yang kita boleh nampak because spike protein injury ni dia menyebabkan something called as myocarditis. Now myocarditis ialah inflammation of the heart, keradangan jantung bahagian luar. Now when this is ongoing, selalunya tak ada simptom. So myocarditis ni dia bukan macam serangan jantung yang boleh menyebabkan sakit. Ramai yang tak tahu sebenarnya. And in fact there was another observation yang kita nampak. 7 hingga 10 hari selepas mengambil vaksin, memang terdapat setengah kes yang menyebabkan myocarditis, but it is quite mild. Okey, baik. Kita akan sambung perbincangan kita lagi, tapi saya tak puas hati kenapa kita tak ada petanda ataupun signal awal yang menyebabkan kepada serangan jantung, tapi apa simptom awal yang kita perlu awasi yang mana jantung kita ni sedang bermasalah. Itu mungkin kita boleh dapatkan tips daripada doktor juga kan. Kita akan sedaya upaya untuk mendapatkan jawapan juga daripada doktor, tapi sebelum tu kita nak berehat seketika. Kita akan sambung sebentar lagi nanti selepas ini. Ya, terus saja bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Seronok untuk kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Mungkin kita tambah pengetahuan lah dan seperti yang kita tahu, dewasa kini ataupun sekarang ni kita sering mendengar peningkatan yang mendadak terhadap kematian yang mengejut. Kita tak tahu dan tak dapat petanda ataupun simptom bila dah dapat serangan jantung itu sendiri yang mengakibatkan kematian yang mengejut. Jadi kita nak tanya, ada juga kan kalau kita dapat saksikan di Dada Akhbar ataupun kita terbaca berita, kita dengar golongan lelaki sering dikaitkan dengan serangan jantung ini. Adakah kalau mengikut rating ataupun laporan perubatan ianya benar golongan lelaki kebanyakannya mudah untuk terkena serangan jantung? Bagaimana doktor? Okay, first of all kita kena have a clear view. Either serangan jantung ataupun cardiac arrest atau as topik kita hari ini. Kalau kita lihat serangan jantung, heart attacks, statistik memang memberi gambaran begini. Kurang daripada 50 tahun, lelaki masih tinggi. Alright? Lelaki is highest. Tapi kalau kita lihat statistik mortality selepas 60 tahun, perempuan lebih tinggi. Ini sebab kita kena faham yang wanita, they have a protection whereby hormones is protecting them until they menopause. Okay, so this good hormones is actually protecting dia punya blood vessels. Alright, so post menopause kalau kita lihat dalam umur 60-65 tahun, perempuan lebih tinggi kadar kematian daripada serangan jantung, bukan cardiac arrest. Now, kalau kita lihat cardiac arrest, today's topic, 87% adalah lelaki. Okay, and also SADS, dia merupakan sindrom yang dalam yang akan efek orang yang bawah 40 tahun. So mostly are males. Kenapa doktor sebenarnya? Adakah sebab lelaki ni yalah mungkin dia memikul tanggungjawab, banyak perlu difikirkan, stres tu tinggi. Stres tinggi berbanding dengan wanita. Ada satu kajian yang menyatakan cardiac arrest ni selalu berlaku pada hari Isnin. Oh, okay. See, it can be one of the things sebab hari Isnin semua orang nak pergi kerja, the stress level is different. Yes. So dia memang ada dia punya a few things that we need to see lah. Tapi mungkin mindset je tu. Cuba tak ada hari Isnin. Kita tak kerja hari Isnin. Selasa kita kerja. Pun kadar kematian tinggi juga. Ya, betul. Okey doktor. Bercakap tentang sindrom kematian mengejut ni, saya kira macam doktor katakan, doktor tegaskan tadi bahawa tiada sebarang simptom. Kalau macam mana pun tidak akan kita boleh kesan lah.
itu kita bercakap tentang penyakit yang sedia ada. Mungkin sedikit nasihat daripada doktor untuk semua masyarakat, untuk kita sedaya upaya berusaha untuk kita mendapat sindrom ini. Dari segi tadi kita dah sentuh mengenai mungkin cara hidup kita, pemakanan kita, mungkin untuk cara untuk mengurangkan sedikit sebanyak stres. Ataupun kita itu awasilah diri kita yang mana kita nak elakkan, mungkin itu petanda kepada jantung kita ni sedang bermasalah. Mungkin sedikit sebanyak membantu untuk mengelakkan serangan jantung tu. Yes. Change your lifestyle is a must kalau tanya saya. It's a must sebab heart disease is actually a lifestyle disease. Bila kita faham benda tu, then you will know that even after a mild heart attack, ada patient saya yang completely change their lifestyle and they are much better than before. So it is change of lifestyle is very important. Number 2, pemakanan also. Okay, makanan yang processed foods, this is the poison. And lagi satu thing another thing that I always tell my patients is minyak masak yang kita pakai. Okey, pemakanan lah juga. Kita start daripada awal tu, where is the thing? So minyak masak yang baik adalah minyak masak seperti sawit, kelapa, coconut oil, and minyak masak yang kurang baik adalah all the vegetable oils. Corn oil and all the vegetable oil is actually doing the damage. Itu yang kita kena start daripada sana dulu. Alright? Maknanya kena ubah gaya pemakanan lah, itu yang penting. Betul. Yes. Sikit saya nak tanya. Tadi kita bercakap dari segi pemakanan dan saya daripada itu mungkin antara faktor lain adalah senaman. Dan bercakap tentang senaman juga ada kes di mana seorang individu ini melakukan aktiviti senaman yang melibatkan senaman kardio. Jadi sebagai contoh menaiki basikal yang di gym tu, mungkin kes ni dia jarang maknanya maybe once a week untuk aktiviti sebegitu, dan apabila menjalankan aktiviti tersebut dia collapse. Adakah apa puncanya sebenarnya? Puncanya satu, adakah ia berkait rapat dengan tiba-tiba suddenly you punya jantung tu terkejut dengan aktiviti yang dia lakukan, ataupun atas faktor kesihatan individu itu sendiri? Okay. Beberapa faktor. One of it, yes, as you said, faktor individu tu sendiri is also a big part. Sebab ramai yang sebenarnya tak tahu condition of their heart, their predisposing factors yang sedia ada. Ramai yang tak tahu. Now, another thing yang sekarang ni kita harus lihat is their COVID status. Okay, saya nak cakap pasal ni sekali lagi sebab a big number sekarang ni kita nampak banyak, and it's all mostly affected due to this. COVID status dan juga waktu mereka dapat COVID tu, how bad was it? Sama ada dia melarat sampai 2-3 minggu atau the patient went to Cat 3, Cat 4. Yang ni semua akan membantu dalam diagnosis kita. Now, you see what happens. Seseorang tu bila dia dapat COVID, bila dah recover, the patient dia boleh dapat on and off myocarditis. Now, this spike protein, apa dia buat? Dia akan, it can get focus to the heart and cause inflammation to the heart. Now, bila jantung dapat inflammation yang on and off, dia akan it will give a certain condition called arrhythmia, which will actually dia akan memberi electrical conductivity of the heart will be affected. Sebab kita harus faham yang degupan jantung ni disebabkan oleh an electrical conductivity. So bila electrical conductivity tu terjejas, that's when you get rhythm. Rentakan jantung dia tak sempurna. Okay? So bila rentakan jantung, degupan jantung tak sempurna, that's when you can get a cardiac arrest. So many times seseorang tu bila dia ada myocarditis, dia sebenarnya tak tahu pun dia sedang ada myocarditis. But some studies from Germany lately telah pun dia ada bagi tahu yang the study concludes that
the survivors of cardiac arrest, which is very small number, sebenarnya dia ada bagi tahu yang they had a certain kind of symptoms, but just about a week before the incident, macam palpitation, chest pain, lethargic, Like sweating semua? yes, sweating and also lethargic, maksudnya cepat penat, yes, and then shortness of breath. Now these are the things lah. And another sign was back pain. Back pain? Back pain also, but prolonged back pain has also given those kind of picture. Jadi itu penting sebenarnya kita sebagai rakyat Malaysia ataupun individu sendiri untuk dapatkan pemeriksaan awal untuk mengelakkan sebarang komplikasi ataupun penyakit yang ada pada diri kita. Apa sebenarnya kita kesuntukan masa. Kesuntukan masa sangat, rasa macam patut sekejapnya. dipanjangkan lagi sebab banyak yang dapat kita manfaatkan. Jadi terima kasih kepada doktor di atas perkongsian yang saya kira dapat banyak mesej yang penonton boleh, yalah, daripada tak tahu sekarang dah tahu dah. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Dinesh Sinatambi selaku doktor perubatan dan juga pengasas bagi Heartbeat EECP. Terima kasih doktor. Kita jumpa di lain kesempatan, doktor. Boleh. Okey, baik, sekali lagi apa khabar Malaysia, berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana. Kita nak saksikan bingkisan mengenai tanah runtuh. Okey, kita saksikan. Banjir gelombang ketiga meninggalkan kesan mendalam kepada penduduk sekitar apabila menenggelamkan hampir 90% kawasan di Rantau Panjang. Meskipun keadaan terkawal, Bomba Kelantan memaklumkan paras air Sungai Golok mencatatkan bacaan paras air tertinggi berbanding tahun sebelumnya, melebihi 11 meter dan turut menenggelamkan penempatan sebelum ini yang tidak terjejas. Kru Bernama TV berkesempatan untuk turut serta bersama Felkra Berhad Wilayah Kelantan ke 5 kampung di bawah projek Lubuk Setul dan Putat 7 untuk menyampaikan bakul makanan kepada peserta Felkra terjejas. Hampir 500 peserta Felkra melibatkan Kampung Padang Tok Nak, Kampung Kuala Rimau, Kampung Baru Rantau Panjang, Kampung Lubuk Setul dan Kampung Rahmat terjejas banjir. Masa kejadian tu pada 25 bulan 12. So, air naik dengan keadaan mengejut lah. So, bagi kami penduduk kat sini ni banyak jugalah mengalami kerugian. Seperti mana barang-barang peralatan elektrik yang mana kedalaman air itu luar jangka berlaku pada tahun ni. Pak Hari masih lagi buat mencuci? Masih lagi buat mencuci dengan tempat-tempat ternakan kambing ke apa semua tu kita terpaksa buat. Banyak tak siap lagi? Banyak tak siap lagi. Ya, datamannya paling teruk lah banjir datamannya. Pasal apa, seluruh datamannya tu lumpuh. Dalam bandar saja sekat pinggan air. Air naik tinggi mana? Rumah kita sekat alatan lutut air semua. Dalam rumah semua habis lah. Semua barang rosak dalam RM8,000 adalah semua barang-barang yang belembek, semua kursi, meja semua tu habis. 2 hari baru turun. Baru turun sekaki. Balon ni tegak dalam makan pohon lagi dah 30 tangga lagi. Ada. Yang buat pondok ni memang untuk banjir? Untuk banjir. Standby lah? Standby muka 3 tahun lepas tu. Benda ni orang nak tahu. Jadi kita minta dengan tuan. Kata kita lah. Kita nak buat bahasa standby untuk banjir. Jadi banjir ke? Kita pakai di atas tinggi lah. Selagi air tak litah pada gon ni kita duduk. Ni baru ni air litah atas ni kita pun lari. Duduk lah kat tu. Duduk atas lori. Prihatin dengan nasib menimpa mereka, Ahli Lembaga Pengarah Felkra Berhad Wilayah Kelantan, Nur Azmiza Mamat berkata, pihaknya menjalankan tanggungjawab sosial korporat dengan menyumbangkan 500 pek bakul makanan, bantuan penjagaan diri dan barangan elektrik bernilai RM60,000. Dan untuk fasa gelombang ketiga ni kita jangka lebih kurang dalam 300 peserta yang terkena banjir di seluruh Kelantan. Jadi untuk hari ini agihan fasa pertama dan insya-Allah kita akan ada fasa seterusnya. Untuk dana yang diturunkan ke Felkra wilayah Kelantan ni insya-Allah kita ada dalam lebih kurang dalam RM60,000 untuk membantu masa banjir yang terdiri daripada peserta. Keadaan banjir di Rantau Panjang pada ketika ini meskipun air sudah surut, ini merupakan salah satu suasana penghuni yang menetap di sini dan di belakang saya fahamkan merupakan rumah sementara di mana keadaan rumah sebenarnya itu dia. Saya difahamkan di belakang ini airnya masih bertakung, masih lagi termendung dan ketinggian air adalah sekitar tinggi sedikit daripada lutut saya untuk menuju masuk ke dalam rumah mereka. Sama-sama kita doakan keadaan banjir ini segera selesai. Hafizuddin Yusof, Bernama TV.
Masih lagi bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Kita dah masuk blok baru ni. Di hujung-hujung siaran ni, kita santai je. Kita nak berkongsi dengan anda satu program maupun pengisian yang sedang digerakkan oleh pelajar-pelajar UiTM Kampus Puncak Alam. Program yang berkaitan dengan kesenian dan kreativiti. Pelajar ini akan ditonjolkan dalam program yang diberi nama Kreativa. Jadi saya perkenalkan tetamu di sebelah kiri saya adalah Dr. Ahmad Kamal Bashar Salihuddin, Ketua Pengajian Seni Liberal College Pengajian Seni Kreatif UiTM Kampus Puncak Perdana. Puncak Perdana, ya. Dan di sebelahnya adalah Encik adik ke encik? Hazim lah ya. Belajar. Hazim Abdul Halim, iaitu pengurus acara dan juga AJK bagi pelajar program Kreativa. Ya, Okey, selamat datang semuanya. Terima kasih. Selamat pagi kepada Cik dan Zahan juga. Ya. Terima kasih. Kita teruskanlah sebenarnya. Apa sebenarnya yang tertanya? Apa sebenarnya Kreativa, iaitu Ignite dan Inspire? Bagaimana mungkin pandangan daripada doktor sebab ataupun objektif utama bagi penganjuran program ini? Okey, terima kasih. Kreativa ni merupakan satu acara sebenarnya dia penilaian akhir kepada pelajar-pelajar yang berada di semester keempat. Ijazah sarjana muda dan juga diploma. Jadi kita mengambil tema Ignite and Inspire ni berkonsepkan urban street. Maksudnya street di sini ialah it's accessible to everyone, to anyone. Maknanya kepada sesiapa saja boleh menyertai Kreativa ini. Dan acara-acara yang disediakan juga merangkumi bukan saja satu bidang, tetapi juga daripada pelbagai bidang yang ada diajarkan di College Pengajian Seni Kreatif, khususnya di pengajian seni liberal. Jadi bila kita kata street tu bukannya membawa konotasi yang kurang baik, tetapi street tu, lorong tu ialah sesuatu yang kita orang ramai akan melalui tanpa mengira agama, umur, bangsa, jantina. So Kreativa it's for everyone. Sesiapa saja. Memang acara ini kita buka kepada orang ramai, tapi yang lebih penting sekali untuk pelajar-pelajar selama 3 semester yang lepas mereka telah mempelajari segala ilmu, teori, praktis. Jadi semester keempat inilah untuk mereka membuktikan yang mereka mampu mengadakan acara ataupun menganjurkan ataupun mengawal selia acara kepada di peringkat yang lebih untuk menunjukkan tahap profesionalisme mereka. Di sinilah penilaian dibuat kepada pelajar-pelajar sebenarnya. Dan difahamkan Kreativa ni merupakan kolaborasi bersama dengan pelajar. Ini adalah gerak kerja oleh pelajar itu sendiri. Mungkin Hazim boleh cerita apa acara ataupun aktiviti yang bakal berlangsung di Kreativa ni. Okey, terima kasih. Sebagai saya sendiri sebagai pengurus acara. So saya pengurus acara untuk Kreativa saja. Tapi di bawahnya ada sub acara, 7 sub acara. Antaranya adalah yang kita highlightkan Saloma. Dan kita ada kedua yang terbesar adalah MLBB, Mobile Legend. Salah satu kita punya e-sport. Dadak muda suka sekarang. Ya, betul. Dan lain kita ada READ, kita ada Malaysian Writers, ada Wacana Cinema. Dan kita juga ada another one is Clash of Talents. So kita punya Got Talents lah. Yang kat situ kita boleh nampak kita punya event ni bukan daripada bidang pengurusan je. Kita tengok ada daripada bidang filem dan juga ada daripada bidang penulisan juga. Sebab kita invite penulis-penulis skrip dan juga director yang terkenal. Sebagai contoh daripada Wacana Cinema kita ada Kabir Batia, kita ada Datuk Norman K. Aryu sendiri akan datang untuk Wacana Cinema tu. Dan doktor, kita melihat sebenarnya kalau kita tengok anak-anak muda ni, mereka sememangnya antara kumpulan yang kreatif, berdaya saing, macam-macam sebut saja idea semua ada. Betul Hazim? Setuju dengan saya? Setuju. Jadi doktor, melalui penganjuran program seperti ini, mungkin saya kira ia sebagai satu platform untuk mereka untuk menyelahkan lagi bakat mereka, untuk mengembangkan segala idea yang mereka ada juga. Pandangan doktor? Ya, saya setuju dengan pendapat Zahan tadi. Dan di samping itu juga sebenarnya kita ni mempersiapkan pelajar, kerana pelajar-pelajar yang berada di dalam pengajian seni liberal, khususnya dalam diploma dan juga ijazah sarjana muda bidang pengurusan industri kreatif, semester keempat ni mereka merupakan semester terakhir mereka bersama dengan kita. Tetapi mereka belum bergraduat, mereka perlu ke latihan industri. So pelajar-pelajar diploma akan berada satu semester di latihan industri. Pelajar-pelajar degree ni dia akan berada selama lebih kurang setahun, 9 bulan. Jadi
kita perlu mempersiapkan mereka dengan idea yang mereka ada. Sebenarnya kalau nak kira idea ni, semua pelajar kita, sesiapa pun sebenarnya mempunyai idea, mempunyai kreativiti. Cuma ke arah mana kita nak salurkan dia punya kreativiti itu, channel, dan juga bagaimana nak mereka melakukannya dengan cara lebih proper, dengan cara pada masa yang sama untuk mereka juga kata orang tu observe etika, undang-undang dan juga sensitivity masyarakat setempat dan juga masyarakat Malaysia kita lah. Dan saya kira ini juga merupakan satu persediaan kepada mereka sebelum melangkah ke industri yang lebih besar dan mencabar lagi kan. Jadi ini tanggungjawab sebagai Hazim sebagai pengurus acara. Kalau Hazim katakan tadi banyak acara yang telah pun disusun, antaranya sub acara termasuk Saloma, ada e-sport, Mobile Legend. Itu yang menarik perhatian anak muda sebenarnya. Mungkin boleh lebih perincikan lagi berkaitan dengan Saloma dan juga e-sport tadi. Okey, kalau untuk Saloma saya boleh bagi kepada Dr. Kamal, tapi saya boleh terangkan lebih daripada untuk e-sport lah. Okey, dari segi e-sport, kita kali ini kita berkolaborasi dengan one of syarikat yang besar, which is Muntun Shanghai. Dan kita mengadakan kita punya competition ni untuk setiap fakulti yang ada di seluruh UiTM Cawangan Selangor. So bukan tertakluk kepada kampus Shah Alam saja, dan seluruh ada 5 kampus di bawah. Dan kita juga boleh mencungkil bakat-bakat baru. Sebagaimana sekarang kita tengok dekat Kementerian Belia Sukan juga, dia highlightkan e-sport ni sebagai salah satu sukan yang perlu diceburi oleh anak muda. Sebab kita nampak e-sport ni bukan hanya untuk game yang semata-mata melalaikan, tapi kita boleh make profit, boleh ada yang bekerja juga dalam bidang tu, betul? Jadi tu selebihnya saya akan bagi kepada Dr. Kamal lah untuk Saloma. Ni boleh pas dengan Dr. Doktor Saloma, mengenai Saloma, antara sub acara difahamkan lebih daripada 5 atau 6 sub acara, dan salah satu daripada daripada adalah Saloma. Kita nak tahu Saloma ni comeback ke macam mana? Tak ada, dia begini ya. Sebenarnya pada semester lepas kita ada mengajukan satu kata untuk apresiasi kepada salah seorang daripada tokoh seni persembahan kita lah. Iaitu kita buat acara untuk Biduan Wanita Negara Datuk Sharifah Aini dan mendapat sambutan yang menggalakkan. Jadi pada semester ini kebetulan merupakan bulan kelahiran Allahyarhamah Puan Sri Datin Amar Salma Ismail, also known as Saloma. Birthday beliau adalah pada 22 Januari. Jadi pada bulan Januari ini kita adakan satu apresiasi untuk Saloma. Because nama Saloma itself is a good brand, it's a very strong brand. Sebab tu kalau tengok kita tak ada dia tak ada headings yang lain. It's just Saloma. Pengisiannya ada 3 acara besar, iaitu pertama sekali ialah pameran Loma Loka, di mana kita akan menganjurkan pameran menunjukkan tentang hidup kata orang tu maklumat biografi Saloma, di samping diskografi, lagu-lagu dan filem yang pernah beliau hasilkan. Dan kita juga mendapat kerjasama daripada Arkib Negara Malaysia untuk menjayakan pameran ini. Ada sesi wacana Saloma di mana 2 orang tokoh ataupun pemain industri terkemuka, iaitu Datuk Dr. Johari Saleh yang pernah bekerjasama dengan Puan Sri Saloma sendiri, dan juga saudara Muhammad Kamal Zaman Taib ataupun Cik Cam, seorang pelakon berkaliber dan juga seorang penulis lirik. Jadi kita akan membuat satu retrospektif tentang kerjaya Saloma. Dan pada malamnya pula ialah kita adakan malam pesta muda-mudi. Ada Ratu Kebaya ala Saloma, pertandingan Ratu Kebaya ala Saloma, dan juga apresiasi lagu-lagu Saloma. Yang akan saya nak menyanyi, Doktor. Itulah, apresiasi ni menarik kerana kita ada pensyarah-pensyarah rakan-rakan pensyarah saya lah, seperti Dr. Nozizi Zulkafli kan. Kita kenali beliau lebih kepada pengarah dengan pelakon. Tapi malam tu dia akan menunjukkan sisi yang berlainan sedikit. Begitu juga dengan rakan pensyarah saya lain seperti Encik Hamzah Tahir, dan saya sendiri pun akan mengambil bahagian. Tapi kena datanglah ke malam pesta muda-mudi itu. Kita bagi teaser dulu. Jadi apa yang kita buat ni sebenarnya bukan untuk bermotif keuntungan. Kita tidak charge tickets, tetapi kita lebih nak meraihkan lagi tentang legacy seni. Seperti yang kita tahu, di Malaysia kita kurang meraihkan legacy seni legenda kita, terutamanya legenda wanita. I mean like artis, pelakon, seniwati yang
sama ada yang telah lama meninggalkan kita ataupun yang ada banyak sumbangan tapi kurang diberi perhatian. Ini adalah satu fenomena yang berbeza kalau kita lihat di barat. Mereka begitu menghargai Ella Fitzgerald, Doris Day, kan, Patsy Cline, tapi saya rasa kita patut melakukan sesuatu juga di negara kita ini supaya kerja seni, legasi yang mereka tinggalkan tu tidak dipinggirkan. Tidaklah kalau kita cakap pasal legends, kalau orang luar datang kan, bila bertanya, kita tidak hanya bergantung harap kepada nama Tan Sri P. Ramlee saja. Dia sumbangan beliau amat besar. Tapi pada masa yang sama kita juga patut memberikan penghargaan kepada mereka yang lain supaya kita tahu yang kita ni memang tak kurang anak seni. Kita banyak yang telah berjasa. Jadi itulah tanggungjawab pengajian seni liberal untuk mengangkat satu apresiasi ke peringkat yang atas. Itu dia mendengarkan pengisian yang cukup menarik menerusi program Kreativa ni. Rasanya macam bukan pelajar lah yang buat, semuanya profesional. Maknanya saya percaya pelajar UiTM dah bersedia untuk ke bidang industri ataupun ke boleh pasaran luar. Baik, sebenarnya kita dah sampai di penghujungnya. Sedikitlah, bila akan berlangsung program ini? Dan pelibatan daripada orang ramai bagaimana? Okey, program ini akan berlangsung daripada 10 ke 13 Januari bertempat di REF, kampus Puncak Perdana lah, UiTM Puncak Perdana. Nak pergi Puncak Perdana sekarang senang. Kita ada lebuh raya baru dash sampai hujung sekali. Sekarang senang kata. Hujung sekali sampailah. Memang nampak bangunan kampus Puncak Perdana. Jadi orang ramai dijemput hadir. Kita mengalu-alukan kehadiran orang ramai. Mereka boleh ke Instagram Instagram Kreativa untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Cuma tadi Hazim tertinggal satu acara. Malam penutup kita ada malam kopi, puisi dan lagu. Itu kita punya big celebration. Anak-anak indie. Kita meraihkan semua pelajar yang ada. Itu malam tu ialah malam penutup. So semua pelajar akan bersama-sama untuk memeriahkan. Ya, diharapkan program nanti berjalan dengan lancar. InsyaAllah kalau ada rezeki kami tiba-tiba boleh muncul. Boleh datang masa malam Saloma, malam semua dia boleh datang pakai kebaya. Tema dia siapa datang boleh pakai kebaya pada malam tu. Menarik, ada hadiah menarik tak? Kena tunggu dulu. Kena datang 10 hingga 13 Januari bertempat di UiTM Campus Shah Alam. Ya, jadi terima kasih diucapkan kepada Dr. Ahmad Kamal Bashar Salihuddin dan juga Hazim Abdul Halim. Terima kasih diucapkan. Jadi kita dah hendak melabuhkan tirai. Sekejap je masa berlalu. Semoga pengisian hari ini mendapat manfaat dan boleh anda aplikasikan dalam kehidupan seharian, insya-Allah. Yang paling penting, selamat berhujung minggu kepada semua dalam kita hendak bergembira bersama keluarga. Jagalah kesihatan anda. Jadi terima kasih kepada semua penonton yang bersama dengan kami sehingga hujung rancangan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.